Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita insyaAllah dapat menyambung kembali slot Talaki Safinatun Najah. Ya. Menggunakan pakai kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Sumair Hadrami. Jadi insyaAllah lah yang mana ada sama ada kitab Safinatun Najah hak edisi Jawi ataupun hak edisi Rumi. Ya. Jadi hak edisi Jawi ni muka surat 2 baris yang ketiga daripada atas. Edisi Rumi tu kena tanda sendirilah. Sebab saya pakai hak edisi Jawi. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Terjemahan dia di bawah tu. Dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas penghulu kami Nabi Muhammad yang kesudah-sudahan daripada segala nabi-nabi. Jadi kitab akan memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disusuli dengan Alhamdulillah. Ya. Kemudian pergi kepada selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak menzahirkan kesyukuran kita, terima kasih kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bawa agama kepada kita, yang mana dengan agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kejayaan, kebahagiaan, keselamatan kita di dunia dan juga di hari akhirat. Jadi untuk menunjukkan terima kasihnya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi selepas memulai dengan menyebut nama Allah, selepas daripada memanjatkan kesyukuran kepada Allah, disusuli dengan doa, selawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjemahan di bawah tu, dan mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ni doa lah ni, mudah-mudahan ni. Kalau hak Rumi tu diterjemah dengan semoga Allah Ta'ala. Semoga tu pun doa. Ya. Dia kalau kita balik kepada bahasa Arab, wasallallahu ni, dan telah memberi rahmat oleh Allah. Wasallallahu, dan telah memberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kalau kata doa, mudah-mudahan doa, dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Ya Allah, berahmatlah oleh kamu. Itu barulah berbentuk kita doa. Moga-moga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wasallallahu, kalau ikut makna asal dia, dan telah memberi rahmat. Bukan minta supaya Allah beri rahmat.
Dia datangkan dengan fi'il madhi. Jumlah fi'liyah dan telah memberi rahmat oleh Allah. Bukan berbentuk doa. Jadi kenapa terjemahan dia mudah-mudahan? Satu lagi pula. Satu lagi, terkadang kita berselawat dengan wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Tu ni selawat dan salam juga tu dengan jumlah ismiyah, dengan mubtada khabar. Wassalatu wassalamu. Kalau terjemahan dia juga bermula selawat dan salam turun kedua-duanya ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasallallahu telah birahmat. Wassalatu wassalam dan bermula rahmat dan salam pun tidak berbentuk permohonan doa. Yang berbentuk permohonan doa ni Allahumma. Sebagaimana selawat kita di dalam sembahyang selepas daripada kita membaca tasyahud. Selepas kita membaca tasyahud, membaca tahiyat tu kan, kita pun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma, tu baru doa. Kalau wasallallahu, terjemahan asal dia telah memberi rahmat oleh Allah. Wassalatu wassalamu dan bermula rahmat dan salam. Tapi di sini kenapa wasallallahu tu diterjemah dengan mudah-mudahan doa? Dia begini. Walaupun didatangkan dengan wasallallahu berbentuk cerita Allah memberi rahmat. Wassalatu wassalam pun cerita. Tapi maknanya sama dengan Allahumma salli wa sallim. Sama dengan makna dia doa. Dari segi lafaz dia cerita khabariyah lafzan. Tapi makna dia doaiyah maknan. Dari segi maknanya doa. Walaupun didatangkan selawat bukan berbentuk doa. Tapi maknanya adalah doa. Jadi wasallallahu pun dengan makna mudah-mudahan birahmat oleh Allah. Kalau berselawat dengan wassalatu wassalamu, sama juga mudah-mudahan birahmat oleh Allah Ta'ala. Bukan hanya Allahumma salli wasallim sahaja dengan makna doa. Bahkan wasallallahu pun dengan makna doa. Wassalatu wassalamu pun dengan makna doa. Sebab itulah ni. Biasa kalau kita berdoa. Kita berdoa. Kita mulakan dengan bismillah. Kita susuli dengan alhamdulillah. Kemudian kita pun wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam semua. Kita kalaulah doa tu imam. Kita aminkan doa tu. Wassalatu wassalamu tu. Kita aminkan. Sebab itu doa. Bukan nanti Allahumma barulah kita amin. Bukan. Wassalatu wassalamu di awal doa tu doa dah. Jadi kita sunat kata amin. Kemudian Allahumma tu imam ni. Allahumma dinutup pula doa dengan wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita pun amin. Sebab apa? Tu doa. Di awal kita selawat dengan wassalatu wassalamu. Biasalah. Di akhir biasa selawat dengan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Kita ni makmum kita aminkan. Sebab apa? Sebab itu adalah doa. Mudah-mudahan semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia terjemah ni kan. Dia terjemah molek lah ni. Dan mudah-mudahan. Biasa kita terjemah mudah-mudahan. Dia akan terjemah dengan dan telah memberi rahmat oleh Allah. Gitu. Kemudian, apa makna telah memberi rahmat? Dengan makna mudah-mudahan. Tapi sini tu didatangkan dengan makna sebagai doa. Ini sebagai tambahan lah. Ini sebagai tambahan. Tu imam.
ketika dia membaca kunut, sebahagiannya tu imam membaca kunut subuh dengan kuat. Sebahagiannya perlahan. Macam begitu? Ya. Itu satu pandangan lah. Kita cerita pandangan yang biasa di tempat kita pakai. Ya. Jadi, permulaannya, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Tu imam biasanya dia baca dengan kuat. Ya. Sebab apa? Di situ adalah doa permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik tu. Mula daripada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, tu imam dia perlahan. Bukan begitu? Ya. Dia perlahan. Sebab apa? Di situ bukan doa. Di situ dipanggil sana' pujian. Kemudian, walaupun ada pandangan, fa innaka taqdi pun kuat juga. Tapi saya tak mau bicara pandangan-pandangan tu semua nak bicara. Kalaulah imam di awal kunut subuh dengan kuat, di separuh tu pula dengan perlahan. Ya. Kenapa di awal tu dengan kuat? Sebab Allahumma hdina fi man hadai adalah doa. Maka dikuatkan sedikit. Kemudian makmum pun amin, amin makmum. Sampailah kepada fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tu imam pun baca dengan perlahan. Puji itu adalah sanad memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka makmum pun sama-sama baca fa innaka taqdi tadi tu dengan sendirilah. Selesai kunut, masuklah kepada selawat. Mana selawatnya? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Itu di hujung kunut. Itu adalah selawat. Jadi kalau kita faham, wasallallahu adalah doa. Moga-moga Allah Ta'ala beri rahmat. Macam di sini diterjemah dengan mudah-mudahan beri rahmat oleh Allah Ta'ala. Jadi doa. Jadi apabila wasallallahu tu doa, maka tu imam disunatkan perkuat. Dia kuat balik sebagaimana Allahumma hdina fi man hadait. Jadi permulaannya kuat. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik perlahan. Habis astaghfiruka wa atubu ilaik perlahan. Lepas tu imam pun wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam dengan kuat. Maka makmum pun amin. Kemudian sama-sama tu sujud. Sunat seumpama tu. Kenapa tu imam wa sallallahu dengan kuat? Sebab wasallallahu adalah doa kita, moga-moga Allah memberi rahmat kepada Nabi. Aku tu imam kuat baliklah. Tapi adalah tu imam yang dia akan kuat balik. Dan ada tu imam yang fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu perlahan sampai ke siap, sampai ke selawat pun dia perlahan juga. Ada kat biasa tu. Tapi disunatkan. Tu imam wasallallahu tu angkat suara kembali, kuatkan kembali sebagaimana Allahumma hdina fi man hadait. Sunat seumpama tu. Sebab apa? Sebab wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam adalah doa. Dia ada doa, maka kuat semulalah. Tapi kalau tu imam perlahan sampai ke turun sujud, maka wasallallahu tu makmum kata sendirilah. Kalau wasallallahu tu makmum kuatkan, maka makmum tak payah wasallallahu lah makmum. Makmum diam. Wasallam tu imam. Makmum pun amin. Dia gitu. Dia kadang-kadang imam comel dah. Imam. Wasallallahu imam dengan kuat. Tapi tak ada amin daripada makmum. Masa tu imam. Allahumma hdina fi man hadait. Makmum pun amin. Wa afina fi man afait. Makmum pun amin. Lagi dia tak ingat nak sebut dah. Hak doa kunut tu lah. Amin. Amin makmum. Tapi bila tu imam.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Makmum senyap je. Tidak aminkan doa tu imam. Moga-moga Allah Ta'ala merahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tak aminkan? Allahumma hdina, minta hidayah pada diri kita. Amin. Wa afina, minta afiat pada diri kita. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Tidak aminkan? Aminkanlah. Pada sebab itu doa. Moga-moga Allah Ta'ala merahmat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu imam kuat dah wasallallahu. Makmum pula tidak sambut dengan amin. Ya Allah, perkenankan olehmu ya Allah tu makna amin. Tidak ada amin daripada makmum. Tapi kadang-kadang tu imam pun senyap juga situ. Kalau tu imam wasallallahu dengan perlahan, maka makmum wasallallahu sendirilah. Dia gitulah. Makmum wasallallahu sendiri. Cuma nak sebut di sini, wasallallahu tu adalah doa. Wassalatu wassalamu adalah doa. Sama dengan makna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sama je. Walaupun dari segi lafaz tu, lafaz berbentuk cerita, tapi makna berbentuk doa. Mudah-mudahan birahmat oleh Allah Ta'ala. Dia, kalaulah selawat tu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasallallahu, dan telah berselawat oleh Allah. Apa makna dan telah berselawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Makna berselawat oleh Allah dengan makna Allah memberi rahmat. Dia, Allah berselawat. Para malaikat berselawat. Yang kita biasa dengar di khutbah yang kedua tu lah, hari Jumaat tadi. Kan Tok Khatib dia baca ayat Al-Quran. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kadang-kadang Tok Khatib ayat tu dia terjemah. Kadang-kadang Tok Khatib ayat tu dia tidak terjemah. Tapi terjemah ke, tak terjemah ke, kita faham dah. Tiap-tiap minggu dah kan. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Makna ayat tu, sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikat bagi Allah Ta'ala sentiasa berselawat ke atas Nabi SAW. Apa makna Allah berselawat? Dengan makna Allah sentiasa memberi rahmat ke atas Nabi SAW. Kemudian apa makna malaikat berselawat ke atas Nabi? Dengan makna malaikat meminta keampunan kepada Nabi SAW. Jadi kalau selawat daripada malaikat adalah dengan makna Allah memberi rahmat. Allah sentiasa memberi rahmat. Kalau kata selawat daripada malaikat dengan makna malaikat sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kata malaikat minta ampun pun, Rasul maksum tak ada dosa. Minta ampun buat apa? Untuk mengangkat darajah Nabi SAW. Maknanya, kalau selawat itu daripada Allah, dengan makna Allah memberi rahmat. Kalau selawat tu daripada malaikat, dengan makna malaikat mendoa keampunan kepada Nabi. Sama juga kalau selawat daripada kita. Daripada jin dan manusia, dengan makna kita memohon kerahmatan ke atas Nabi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kadang-kadang Tok Khatib dia baca ni hadis tu. Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyara. Barang siapa selawat atasku sekali, nasib Allah Ta'ala akan berselawat ke atasnya 10 kali. Apa makna Allah berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi SAW sekali? Dengan mana Allah berrahmat kepada orang yang berselawat tadi 10 rahmat. Man shalla alayya wahidah. Nabi kata, sesiapa
yang berselawat ke atasku sekali. Sallallahu alaihi biha asyra. Berselawat oleh Allah Ta'ala atasnya 10 kali selawat. Mana apa? Allah memberi rahmat. Mana Allah memberi rahmat 10 kali ke atas orang yang berselawat kepada Nabi SAW sekali. Itu makna selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kata malaikat berselawat, makna malaikat minta doa keampunan. Jadi di sini ni diterjemah wasallallahu dengan bahawa memberi rahmat oleh Allah. Itu selawat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi selain daripada kita ni terjemahkan selawat dalam kitab ni, kita gilah pula kepada amalan-amalan kita. Kita berselawat, Allah berselawat, malaikat berselawat, apa makna? Mana dalam kitab ni lah. Tadi kita pergi kepada selawat ketika membaca kunut subuh. Kita cerita bab selawat. Apa? Tambahan selingan. Tambahan pula kita ni hari Jumaat. Kita hari Jumaat ni sangat-sangat dituntut. Kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sangat-sangat dituntut. Sentiasa dituntut berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi malam dan juga siang hari Jumaat. Sentiasa dituntut berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi malam dan juga hari Jumaat. Kita dituntut memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam kitab di antara amalan hari Jumaat yang disunatkan kita, yang khusus dengan malam dan hari Jumaat, di antaranya membaca surah Kahfi. Di antaranya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena banyak. Malam dan hari Jumaat. Sehingga kan kita maklumlah, selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Tetapi kalaulah malam dan hari Jumaat, lebih selawat lagi daripada membaca Al-Quran. Melainkan Al-Quran yang ada kelebihan khusus pada hari Jumaat. Selebih-lebih zikir membaca Al-Quran. Tapi kalau malam dan hari Jumaat, lebih selawat lagi daripada zikir-zikir yang lain dan lebih selawat daripada membaca Al-Quran. Yang tidak datang warid daripada Nabi, yang khusus Quran ni dibaca pada hari Jumaat. Kalaulah Quran ni khusus untuk baca hari Jumaat, macam suratul Kahfi, maka afdal suratul Kahfi lah daripada selawat. Dia ada lagi beberapa surah yang ada kelebihan dia, kita baca pada malam dan juga hari Jumaat. Macam surah Al-Imran, macam surah Hud, macam surah Hamid Dukhan. Itu ada kelebihan khusus tu. Baca pada malam dan juga hari Jumaat. Maka Quran surah yang ada datang daripada Nabi secara khusus baca hari dan malam Jumaat, maka Quran ni lebih daripada selawat. Tapi kalau surah-surah yang lain, lebih selawat lagi daripada membaca Al-Quran malam dan juga siang hari Jumaat. Sebab itulah Tok Khatib sentiasa berpesan. Di khutbah yang kedua, Tok Khatib sentiasa berpesan supaya memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh kerana tiap-tiap minggu ni kita jadi apa? Kali. Dah kan? Baru dua tu kan? Supaya di hari yang berbahagia, hendaklah perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita ni dengar masuk tinggal kanan, keluar tinggal kiri. Bukan ayat Al-Quran tadi. Ayat Quran tadi
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi tu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Quran perintah supaya wahai orang beriman, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Quran perintah tu kan. Anak makmum hok dengar khutbah jemaah ni, seorang budak selawat. Kan ayat tu kan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kamu ke atas Nabi. Quran perintah tu kan. Hak duduk depan tu, klik. Selawatlah sepatutnya. Sebab Quran perintah selawat. Tak khatib kadang-kadang, ayat Quran tu khatib terjemah kadang-kadang. Bukan dia baca ayat saja. Tapi kita tak faham. Selawatlah kamu, selawatlah sekali. Dia gitu. Jadi Tok Khatib pesan supaya hari Jumaat, penghulu segala hari ni, perbanyakkan selawat. Jadi kita pun jadi dengar saja je. Ni siapa peringkat? Oleh kerana Tok Khatib ni tiap-tiap minggu pesan supaya selawat. Di khutbah yang kedua. Kalau Tok Khatib tak pesan selawat, ada makmum kata, khutbah tak cukup rukun, dia kata. Tak cukup rukun khutbah, dia kata. Kenapa dia rukun khutbah? Sebab Tok Khatib tidak pesan kepada ahli jemaah supaya perbanyakkan selawat. Itu bukan rukun khutbah. Tapi nak ceritanya, oleh kerana Tok Khatib tiap-tiap minggu berpesan supaya memperbanyakkan selawat. Jadi kalau ada Tok Khatib yang terlupa nak pesan, anak makmum ni ingat ke Tok Khatib tidak melengkapkan rukun khutbah. Sebab membaca khutbah ada rukun juga. Dan di antara rukun khutbah adalah berselawat. Tapi rukun khutbah berselawat tu di awal lagi dah Tok Khatib berselawat. Tok Khatib khutbah yang pertama berdiri. Khutbah yang kedua Tok Khatib berdiri. Tok Khatib pun alhamdulillah. Itu satu rukun khutbah. Lepas tu Tok Khatib pun katalah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Itu rukun khutbah dah tu situ. Ittaqullah, itu rukun khutbah. Adapun di hujung khutbah kedua, Khatib memesan supaya perbanyakkan selawat. Itu bukan rukun khutbah. Tapi nak ceritanya, oleh kerana Tok Khatib kebiasaannya tiap minggu memesan supaya memperbanyakkan selawat. Kalau Tok Khatib lupa nak pesan, ada makmum kata rukun khutbah tak cukup sebab mereka ingat pesan selawat supaya perbanyakkan selawat tu adalah hukum khutbah. Tak begitu no. Tapi alik kita pula macam mana? Tok Khatib pesan tiap-tiap minggu, sebelah kita ni, wadah tahu je. Tak ada selawat-selawat pun. Hari lain pun perbanyakkan selawat. Hari Jumaat ni sama telah hari Jumaat ni pula. Tak perbanyakkan selawat juga. Tak perbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Dalam hadis-hadis banyak menceritakan berkaitan dengan selawat hari Jumaat ni. Di antara hadisnya, inna min afdali ayyamikum yaumal Jum'ah. Sesungguhnya daripada selebih bagi hari-hari kamu ialah hari Jumaat. Hari Jumaat kan penghulu kan? Penghulu segala hari. Jadi di antara daripada selebih-lebih hari kamu ialah hari Jumaat. Lepas tu Nabi pun perintah hari Jumaat ni. Nabi perintah fa'aksiru alayya minas salati fihi. Maka perbanyakkan oleh kamu daripada selawat atasku pada hari Jumaat. Tu Nabi perintah. Fa'aksiru. Perbanyakkan daripada selawat atas aku fihi pada hari Jumaat. Nabi suruh perbanyak. Lepas tu Nabi berkata, fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Maka selawat kamu tu akan dilentangkan ke atas aku, akan disampaikan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hak nak cerita hak Nabi perintah supaya perbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, aqsiru alayya minas salati lailatal jum'ati wa yaumal jum'ah. Perbanyak oleh kamu atas aku daripada selawat
malam Jumaat dan hari Jumaat. Faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Maka sesiapa yang selawat ke atasku sekali, nescaya akan berselawat oleh Allah atasnya 10 kali. Nescaya Allah Ta'ala akan beri rahmat ke atas mereka yang selawat atas Nabi sekali. Allah Ta'ala beri rahmat 10 kali. Tapi nak ceritanya, hari Jumaat, malam Jumaat sama telah lah dituntut kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadilah sampai ke dengan membaca Al-Quran pun lebih selawat. Melainkan Al-Quran suratul Kahfi. Itu lebih daripada selawat. Al-Quran Al-Imran, surah Hu, surah Hamid Dukhan. Itu lebih afdal daripada selawat. Tapi kita cerita ni, kata afdal selawat hari Jumaat ni, kita tengok masa lah pulaknya. Kalau kata lepas mayang, malam Jumaat ke, pagi Jumaat ke, afdalnya berwirid. Faham tak ni? Tapi secara umumnya, hari dan malam Jumaat, afdal selawat. Afdal ni dia ada masa-masa pula. Faham tak ni? Macam saya sebut tadilah, selebih zikir adalah membaca Al-Quran secara umum. Secara itlak, tak kait dengan hari apa, tak kait dengan malam apa. Selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi kalau lepas mayang, afdal kita berwirid. Dengan istighfarnya, dengan Allahumma antas salamnya, dengan ayat kursinya, dengan tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, takbir Allahu akbar. Itu lebih afdal sebab masa dia. Faham tak ni? Walaupun kita kata secara umum membaca Quran adalah selebih-lebih zikir. Terkadang sedang-sedang kita membaca Al-Quran. Terkadang sedang-sedang kita berselawat. Disunatkan kita berhenti membaca Al-Quran. Disunatkan kita berhenti berselawat. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Berselawat pun di antara zikir lebih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada ketika afdal berhenti baca Quran, afdal berhenti selawat, afdal diam daripada membaca Quran. Afdal diam daripada berselawat. Ketika mana? Ketika Bilal sedang melaungkan azan. Sedang baca Al-Quran, Bilal azan. Sunat kita berhenti baca Quran. Membaca Al-Quran selebih-lebih zikir. Betul. Azan sedang dikumandang. Berhenti baca Quran. Sunat dengar azan, sunat jawab azan. Jadi, selebih-lebih zikir baca Quran pun ada ketika afdal diam daripada membaca Al-Quran. Afdal diam daripada berselawat. Kita sedang berselawat, orang azan. Kita berhenti lah. Ada gitu. Tapi kalau disebut secara umum kok, selebih-lebih zikir baca Al-Quran. Kemudian pula hari Jumaat, afdal lagi kita berselawat, memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ini nak cerita kelebihan-kelebihan lah ni berkaitan dengan selawat. Dia membaca Al-Quran, berselawat, tidak sama dengan zikir-zikir yang lain. Seseorang membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran comel lah dengan belajar. Tapi dia punya tadaburnya kurang. Maknanya kalau kita kata mulut membaca Al-Quran, tapi khusyuknya tidak ada. Mana kita panggil melayang-layang. Pada ni. Dia berselawat, tapi hatinya melayang-layang. Tetap boleh pahala membaca Al-Quran, tetap boleh pahala selawat. Ada kelebihan dia. Tapi kalau baca Al-Quran dengan tadabbur, dengan khusyuk, tu tinggilah kelebihan dianya. Ada pun zikir-zikir yang lain, bukan membaca Al-Quran, bukan berselawat, zikir-zikir yang lain, subhanallah, subhanallah, subhanallah ni. Ikut tu imam ni. Subhanallah, subhanallah, lepas mayang ni. 33 kali. Tak sedar-sedar pun dia 33 kali. Sedar-sedar siap dah. Mana apa ni? Dia khoyar. Mana ni? Kan subhanallah kan tu imam yang bilang 33 kali kan? Alhamdulillah tu imam bilang 33 kali. Allahu Akbar tu imam bilang 34 kali. Dia pun mulut dia bergerak. Tapi dia tak sedar. Habis dah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mana apa tu? Mulutnya subhanallah. Mulutnya alhamdulillah. Mulutnya
Allahu Akbar. Tapi hatinya melayang-layang. Dapat tak pahala zikir dia tadi? Atau khilaf ulama. Setengah orang kata tak dapat. Sebab apa? Sebab tak ada. Dia hanya mulut saja kata subhanallah. Mulut saja kata alhamdulillah. Hak lepas semayang tu. Setengah orang kata dapat juga. Pahala kodoh-kodoh lah. Tapi kalau membaca Al-Quran, berselawat, walaupun dia tu lalai hati dia, pahala baca Quran tetap dapat, pahala selawat tetap dapat. Tapi janganlah baca Quran dengan lala begitu. Janganlah pula berselawat dengan lala begitu. Tak sempurnalah seumpama tu. Tapi mana cerita ni beza antara zikir dengan antara zikir membaca Quran, zikir dengan selawat, nak panggil zikir-zikir yang lain. Mana lebihnya membaca Al-Quran dan lebihnya berselawat. Sehingga kan baca Al-Quran, maknanya tak tadabbur, tak ingat apa-apa pun, khoyar pun, masih lagi boleh pahala. Boleh pahala membaca Al-Quran. Tapi tak sempurna lah. Kalau kata berselawat pun, masih lagi boleh pahala selawat. Nak cerita kelebihan membaca Quran dan juga kita bicara sekarang ni adalah berkaitan dengan kelebihan berselawat ke atas Nabi SAW sama telah pula hari dan juga malam Jumaat. Berselawat ke atas Nabi SAW ni pahalanya tidak akan pahalanya tidak akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat-sifat kecelaan. Sebab sifat-sifat kecelaan ni sebagai contoh, sifat kecelaan takabur. Sifat kecelaan takabur membatalkan pahala-pahala amalan kita. Amalan kita tak batal. Amalan kita tak batal. Tapi batal pahala amalan. Contohnya asad tadilah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar hatab. Maknanya sesungguhnya hasad memakan pahala kebajikan kita sebagaimana api makan kayu api yang kering. Maknanya kita buat ibadat lah, kita buat ibadat. Tiba-tiba kita hasad kepada seseorang. Maka hasad tadi membatalkan pahala kebajikan kita. Pahala kebajikan selawat tidak akan terbatas sama sekali. Walaupun dengan sifat hasad. Sifat hasad dia tu dosa besar lah. Pandai ni? Dosa besar lah sifat hasad dia tu. Tapi sifat hasad ni bukan hanya dosa besar. Dia membatalkan pahala kebajikan. Tapi pahala kebajikan selawat tidak akan terbatal dengan sifat hasad. Sebab apa? Sebab memuliakan Nabi SAW yang kita doakan supaya Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi SAW. Ada ni. Dia terbatal pahala selawat hanyalah dengan murtad wa'liyazabillah. Kalau seseorang tu murtad wa'liyazabillah, maka terbatallah pahala selawat tu. Tapi kalau dengan sifat-sifat kecelaan, dosa besar hasad contohnya, tidak membatalkan pahala selawat. Nak cerita besarnya kelebihan kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi SAW. Orang yang yang akan dapat syafaat Nabi SAW adalah orang yang sentiasa mengucapkan selawat dan salam ke atas Nabi SAW. Tapi kita kena ingatlah, kita doakan kerahmatan dan kesejahteraan ke atas Nabi SAW ni, bukan kita doa saja, kita ikutlah apa agama yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Kenapa kita sentiasa doa kerahmatan ke atas Nabi? Doa kesejahteraan ke atas Nabi SAW. Sebab apa? Sebab kita nak menzahirkan kita cinta pada Nabi. Kita nak membesarkan Nabi, memuliakan Nabi kerana tadi Nabi bawa agama. Dengan agama inilah yang jadi selamat kita dunia dan akhirat. Maknanya kita yang memperbanyakkan selawat dan salam ni, kita yang sentiasa
mengikuti ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa kita selamat dunia dan akhirah. Kemudian kita nak memuliakan Nabi yang bawa agama, dengan agama selamat kita pun sentiasa doakan kerahmatan dan kesejahteraan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya selawat salam. Agama Nabi tak turut, akidah Nabi bawa tidak mempelajari pun. Perintah-perintah Nabi bawa tidak turuti pun. Tapi dia sentiasa selawat. Tu tak jadi gitu. Ada ni. Jadi orang yang sentiasa selawat ni kenapa? Kerana tadi. Kerana kita yang dapat keselamatan dunia dan akhirat dengan agama yang kita turuti. Agama tu siapa bawa? Nabi SAW yang bawa. Maka kita pun sentiasa selawat dan salam kepada Nabi Rasul yang bawa agama yang menyelamatkan kita semua ummah di dunia dan juga di akhirah. Sebagaimana buat program apa-apa sekalipun. Program maulud. Program selawat. Program cinta Rasul. Yang paling besarnya, kita tu sentiasa ikut ajaran Rasul. Jangan kita buat program sahaja. Akidah Rasul, kita tidak pelajari. Agama Rasul, kita tidak pelajari. Tu jadi halwa telinga je. Jadi kita nak menzahirkan kecintaan, terima kasih kita kepada Rasul yang bawa agama dengan bahawa kita sentiasa memperbanyakkan selawat dan salam ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni kita baca kitab, tuang kitab memulai kitab dengan bismillah. Alhamdulillah, selawat dan salam. Kemudian kita ceritalah bab selawat begitulah. Cara-cara kita lah untuk umum. Untuk umum. Mana kalau kita nak baca terjemah saja tu sesadahnya. Tapi kita ambil lah dia punya ni poin-poin dia itulah sebagai ilmu penambahan kepada kita yang kita duk sentiasa selawat dan salam, yang kita duk sentiasa diperingatkan memperbanyakkan salat hari Jumaat. Apa dia punya kelebihan-kelebihan dia. Itulah mana saya akan bawa kitab Safinatul Najah ni seumpama itulah. Mana kita akan baca sikit-sikit je lah. Jadi masa kita sampai dah. Jadi kira-kiranya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ni minggu depan kena baca semula lah. Sebab tak kata molek lagi ni. Baru-baru cerita bab terjemahan mudah-mudahan. Kenapa terjemahan mudah-mudahan doa? Sebab maksud sini adalah doa. Kemudian memberi rahmat oleh Allah. Itu makna selawat daripada Allah. Kemudian kita cerita sedikit kelebihan selawat. Jadi insya-Allah untuk selawat akan datang, saya akan menyambung baliklah di tempat yang sama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin. Wallahu a'lam. Ya, syukur. Alhamdulillah. Hari ni kita Ustaz banyak menerangkan tentang kelebihan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada anda semua mungkin boleh amalkan apa yang Ustaz kongsikan pada petang ini dan semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ramai Ustaz yang menanyakan soalan kepada kita pada petang ini, tapi masa itu mencemburui kita ya Ustaz. Jadi jangan risau kepada anda semua yang komen dan juga bertanyakan soalan, kerana Ustaz akan baca satu persatu ya Ustaz. Ustaz akan tengok satu persatu dan insya-Allah perbincangan pada minggu hadapan mungkin Ustaz akan menyentuh beberapa soalan daripada anda semua. Jadi kepada anda semua juga yang dengarkan kami secara frekuensi, terima kasih kepada anda semua dan juga kepada anda semua yang menonton kami secara langsung di Facebook. Anda mungkin juga boleh kongsikan kepada yang lain supaya yang lain juga akan dapat ilmu yang bermanfaat kepada anda semua. Dan pastinya Ustaz tadi pun banyak menyentuh tentang amalan-amalan tak kala kita mengunjungi masjid dan sebagainya, solat berjemaah di masjid yang mungkin kelonggaran telah pun diberikan kepada kita semua. Ada yang telah pun lengkap 2 dos dan capai tempoh matang dah boleh bersolat di masjid ataupun surau. Jadi sedikit sebanyak ilmu-ilmu yang kita pelajari pada petang ini mungkin dapat refresh balik untuk kita semua. Perbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Saya nak bacakan satu-satu, terlalu banyak komen. Cik Ramlah kata alhamdulillah terima kasih
Ustaz Wan atas perkongsian ilmu petang ini, dan juga Siti Nur Syuhada Rasib kata Alhamdulillah, terima kasih Ustaz, dan DJ Fat sama-sama. Zulhamizan Sobri kata Alhamdulillah, syukur ada staf Manis FM juga ikuti kita pada petang ini. Jadi semoga di minggu hadapan lebih ramai lagi yang dapat mengikuti perkongsian kita seperti ini. Jadi Ustaz, seperti biasa kita tutup ilmu kita dalam program Talaki Safinatun Najah ini dengan doa penutup daripada Ustaz. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin. Wa fahimna famas sabiqin. Warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.